Ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati sahabat saya Cikgu Osman Syafi'i selaku pengurusi majlis merangkap sebagai Ketua Penerangan UMNO Bahagian Jerai, dan kita kasihi Adinda Sera Noran Zamini. Jadi dia kenal saya pun lama dan saya kenal dia pun daripada dia muda. Belani dia pun tak berapa nak tua sangat, saya pun tua. Jadi dia ganti pun elok dah lah. Tapi hak dia hayun tadi pun hak aku nak hayun pun hak tu kan? Tapi jenis bagi dulu anak nasib baiklah atuk guru dia tak menjam habis, tidak dikilas pun nak buang pada. Jadi saya bagi pun tak ada habis kat dia. Jadi saya pun habis hak dia tak habis. Yang bahagia Barisan dan Jawatan Kuasa UMNO Bahagian sahabat saya Sir Azizuddin, Timbalan Ketua PDM, Ketua-Ketua UMNO Cawangan daripada 4 peringkat, sahabat kita dalam PAS PKR, tak kira yang dah kemah di rumah, ini belakang. Mudah-mudahan malam ni insya-Allah saya tengok momentum kehadiran pada malam ini di Kedah. Kata sonoran tadi, saya yakin percaya insya-Allah Kedah boleh kita rampas balik. Dan dalam pemantauan saya seluruh negara, saya kongsi seluruh negara sebab saudara kita banyak, dan saya akan insya-Allah saudara saya akan bagi tahu untuk kita jelajah seluruh negara insya-Allah. Saya akan naik pangkat insya-Allah. Jadi momentum kehadiran setiap ceramah UMNO, saya berbalik daripada Kelantan dan saya berbalik dari Pahang, baru sampai balik juga pada Johor. Sekali pi 6-8 hari baru sampai balik rumah. Kalau di Kelantan tuan habis sikit antara 1,500 ke 2,000 orang. Maknanya momentum hari ini dalam setiap ceramah UMNO Barisan Nasional, saya yakin dan percaya apa yang diwar-warkan oleh pihak mengangkang kata dia nak tawan Putrajaya hanya tinggal angan-angan je. Tapi bagi kita tuan-tuan, kalau seorang orang tadi dia bersyair, aku pun nak syair juga. Cantik. Apa disebut oleh Saudara Khairil Anwar, bila sampai waktuku ku mau tak siapa kau merayu. Tidak juga kau, tidak perlu sedu sedang itu. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Biar peluru menembusi kulitku, namun ku tetap merajang. Luka pedih ku belani agar hilang diberi, namun kau mau hidup 1000 tahun lagi. Itu saja Khairil Anwar. Sajak ditanamnya semangat kepada kita bila sampai waktuku ku mau tak siapa akan merayu. Maknanya bila sampai kepada perjuangan kita dalam nama bertabatkan bangsa, agama, negara, jangan siapa menghalang, kerana ini adalah masa depan bangsa kita, agama. Kenapa umat Islam jadi macam ni tuan? Kenapa umat Islam segini rupa? Punya dahu kepada kuasa tanpa melihat nasib bangsa. Kerana dahu kepada kuasa sampai menjual agama. Inilah perkara yang pernah saya sebut dulu. Dari Senawang ke Kuala Pilah, datang ceramah di Palung 2. Kalau UMNO parti dah kalah, habis Melayu sakit jiwa. Dari Senawang ke Kuala Pilah, datang ceramah di Palung 10. Kalau UMNO parti dah kalah, habis Melayu. Biar orang Melayu tak payah mengeluh.
Bukit Batu, Pasir Raja, Melayu bersatu menang saja. Teluk Bahang, Batu Peringgi, negeri boleh orang, Melayu nak pergi. Benda-benda ni tuan, walaupun berpantun, sebab dia berlambung saya tadi dengan syair, dia pantun, dia berlambung dengan saja aku berhati sikit sebanyak. Jadi bila sampai waktu, bila sampai ketika tuan, kita hari ini sebenarnya kita mempertahankan, anggap bahawa perjuangan kita pada hari ini adalah jihad mempertahankan bangsa, agama dan negara. Jadi apa yang bimbang pada hari ini, bila saya ditanya pasal apa hari ini kita berbalah. Sedangkan umat dulu boleh bersatu, pasal apa hari ini umat Islam berbalah. Saya nak beritahulah kepada tuan-tuan, benda ni pernah ditanya oleh Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Khalifah Umar Al-Khattab satu ketika dia bertanya kepada Ibnu Abbas, "Ya Ibnu Abbas, kenapa umat di zaman kita ni boleh bersatu dan kenapa umat akhir zaman ni berbalah? Sedangkan mereka satu Tuhan, satu Nabi, satu kitab, satu kiblat, satu syahadah. Kenapa berbalah ya Ibnu Abbas?" Jawab daripada Ibnu Abbas, umat di zaman kita membaca Al-Quran, mereka memahami Al-Quran dan mereka beramal dengan Al-Quran. Ini sebab kenapa umat di zaman kita ni bersatu. Umat akhir zaman ni kata Ibnu Abbas berbalah kerana mereka membaca Al-Quran, mereka tidak memahami Al-Quran. Yang paling malang, mereka mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu mereka. Ini sebab kata Ibnu Abbas, umat akhir zaman berbalah. Jadi kita hari ini yang berbalah dengan saudara kita kerana ada di kalangan mereka sendiri yang bergelak tok guru, baca Quran dan tafsir Quran mengikut hawa nafsu dia. Yang kita ni pula tuan-tuan tak faham Quran. Dah tak faham, tak tanya pula, pergi jadi pak turut. Sebab tu Haji Hadi pernah mentafsirkan surah Al-Baqarah ayat 251. Apabila Haji Hadi pernah baca ayat walaula daqullahi nasabaqhum bi ba'dil lafadalatil ard. Tahu apa yang Haji Hadi terjemah? Dia kata berbalah ni bahasa dia dah. Kalau Allah jadikan manusia tak berbalah, tak bergaduh, tak berperang, maka rosak muka bumi ni kata dia. Sebab tu orang pas pada hari ni dia nak berbalah, sebab patuh. Kerana tafsir Haji Hadi dengan mengatakan berbalah ni bahasa dia dah, bergaduh ni bahasa dia dah. Kalau Allah jadikan manusia tak berbalah, tak bergaduh, tak berperang, rosak muka bumi. Sebab tu jangan heran kenapa umat Islam hari ini berbalah. Benarlah kata Ibnu Abbas, kalau Quran mengikut hawa nafsu mereka, ikut kepentingan mereka, yang menjadi mangsa ialah umat ini. Sebab tu saya kata tuan-tuan, hari ini saudara Nuran bangkit banyak kawan tadi, jangan heran. Dulu tak pernah jadi macam ni. Nabi tak pernah orang hina. Kalimah Allah tak pernah diperjaya di rata-rata tempat. Kenapa jadi macam ni tuan? Kesan daripada perpecahan umat Islam berpunca daripada mainan politik PAS dengan memperalatkan Al-Quran. Akhirnya umat Islam berbalah, berpecah, menjadikan umat ini lemah. Inilah masanya kesempatan yang diambil oleh musuh-musuh Islam untuk menindas orang Islam. Sebab itulah puak ni dia korang ajak. Sampai kalimah Allah yang digunakan sebagai isu. Sebab dia ambil ketepatan kerana PAS setuju dengan dia. Hatta Nabi dihina kerana ni Aziz juga setuju dengan dia. Kalau PAS tak kerjasama dengan DAP kerana nak mempertahankan perjuangan, kerana nak ampas Putrajaya disebabkan nafsu, isu-isu ni takkan timbul di kalangan umat Islam. Sebab itulah bagi hari ini tuan-tuan, saya bila ditanya tentang kita ni Ustaz dan nak boleh menang ni pilihan raya nak main ni, saya kata 3 syarat. Saya kata 3 syarat kau nak menang tu. Yang pertama, macam kata Datuk suami yang awal tadi, saya amat setuju. Orang UMNO dengan UMNO duduk elok, jangan nak pelik. Pertama kali semasa penamaan calon, jangan nak beli sendiri. Maknanya yang tu kena jaga, jangan nak targeting. Kita kalah itu bukan kerana PAS kuat, kerana kita keling.
Baik itu teranglah sebab kita muhasabah diri kita, kelemahan kita. Tapi bila mana pada saat-saat ini apabila ada kesedaran, saya yakin dan percaya suara daripada kepimpinan yang ada pada hari ini, insya-Allah di kalangan kepimpinan kita dalam penambahan calon, saya yakin saya UMNO dah mula kembali bersatu dan ini adalah kekuatan. Yang kedua, orang atas pangkat pada hari ini dah boleh fikir dah. Datuk Seri Najib Tun Razak teruskanlah, konsistenlah dengan kerja buat dia. Buat baiklah bagi banyak dengan rakyat. Berilah apa yang patut padan kepada rakyat. Maknanya rakyat pada hari ini amat menyanjung. Maka momentum sokongan kepada Yang Amat Berhormat Menteri di antara sebab kenapa rakyat dah kembali menyokong Barisan Nasional. Dan saya nak beritahu kepada pihak pemangkal, syarat yang ketiga nak menang sah, orang PAS, PKR, DAP buatlah salah bagi banyak. Bahawa model, makna kata Allah bagi kekuatan kepada kita. Maka saya yakin dan percaya, bila mana PKR buat salah banyak, PAS buat salah banyak, DAP buat salah banyak, orang dah reti fikir kecuali yang mana kepala otak tertutup, itu tak payah dah. Wa qatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Yang mana Allah tutup telinga sampai pita syaraf, tak nak pakai dah. Itu tu biar pilah dia dengan cara dia lah. Ajak mai pun teratur juga. Yang satu golongan lagi bila Allah sebut wa qalbihi sampai Tuhan dah tutup pintu hati dah, hanjenuh syarah lah, dia tak pakai lah. Sampai satu golongan lagi Allah sebut wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Allah tutup penglihatan daripada melihat kebenaran. Untuk saya buat baik dalam mana lah, duk kata tak baik di situ lah. Sebab tu saya tak heran dunia Allah tuan-tuan kita minta kalau ni setakat kemampuan kita. Sedangkan zaman Nabi dulu pun jenis manusia jenis ni ada. Cuma jenama yang lain. Kalau zaman kita pada hari ni kita katalah kita mentah nak hebat pada zaman Nabi, tak boleh nak tuan-tuan. Kita cakaplah qaula la quwwata illa billah, setakat tu je kemampuan kita. Sedangkan Nabi sehebat-hebat semulia kejadian semulia makhluk Allah, yakni manusia Nabi ni tuan-tuan, dengan apa yang Allah beri kepada dia dengan sifat Tuhan. Allahu Akbar. Tu pun zaman dia pun celaru juga. Nabi pun tak payah nak perbaik lah. Sebab tu saya syarah di mana-mana pun dia ada 5 jenis abu. Ni lah ni pun ada abu-abu tu. Yang kata 5 abu-abu yang pertama ni yang kita duk syarah ni nak jadi tuan-tuan ni sifat Abu Bakar. Abu Bakar ni tuan-tuan dia sentiasa benar apa Nabi buat. Abu Bakar ni sentiasa mengiyakan apa Nabi buat. Jadi tuan-tuan yang ada depan saya yang menyokong UMNO, yang menyokong Barisan Nasional ni tuan-tuan, kita sentiasa mengiyakan apa yang kerajaan buat kebaikan kepada kita. Betul tu tidak? Kerajaan buat apa pun kita kata alhamdulillah. Kita sentiasa manusia yang la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sentiasa bersyukur. Tak pernah